semiotik itu secara umum di Greek tadi sudah wujud tentang semion itu, atau dalam takrif agama itu sudah ada, kita mengangkasakan lambang dan makna. Ada lambang dan ada makna. Cuma hal itu kita katakan bukan dieksklusifkan, diformalkan bila mana Ferdinand de Saussure sudah mulai menulis ataupun sudah mulai mewacanakan secara formal pendekatan hal, karena manusia ini satu kita kata satu entiti yang selain diungkapkan dalam bahasa antropologis, animal symbolicum ataupun haiwan-haiwan rasional, karena manusia yang mampu memberi terjemahan ataupun manusia yang mampu membaca tanda dan manusia yang mampu memberi makna. Karena kita memberi makna dari sudut dalam pelbagai bahasa salah satu cara, kan, pergerakan badan. Kalau dalam bidang saya itu visual itu menjadi entiti. Sebab itu persoalan tanda dan makna itu dia sudah dibicarakan lama, baik sewaktu menetasnya agama, karena agama juga kalau dalam konteks ilmu antropologis itu dia lahir daripada kebudayaan. Agama lahir daripada budaya. So budaya itu membawa tanda-tanda tertentu yang disemangati, yang dipercayai ataupun yang dipegang oleh orang yang melihat itu. Tapi tanda itu perlu dipelajari dalam satu sudut, ya. Kita sebagai seorang muslim itu dengan cara pergerakan kita dalam solat dengan menadah tangan itu sebenarnya kita memberi tanda, satu tanda terhadap satu sistem yang dinamakan sistem kepercayaan. Kita tidak dapat melihat Tuhan pun, tapi kenapa kita melakukan aktiviti? Karena kita dibawa oleh satu nilai yang dikatakan nilai belief system yang kita mempercayai itu. Itu dalam perbincangan tanda itu perbahasannya agak panjang juga, tetapi tanda yang dimulai itu adalah berakar ataupun bermula pada ilmu bahasa, karena manusia mulai bercakap, kemudian manusia mulai menulis. Cuba bagaimana manusia memahami kata-kata itu, kemudian kata-kata itu dibawa semangat terhadap image, visual, kan? Ada api, kita faham makna tertentu, kan? Yang dikatakan indeks, yang dikatakan icon, ada image. Dan bagaimana kita contoh, saya bagi contoh mudah kalau kita sedang memandu, bagaimana melalui pengalaman dan pengetahuan kita, bila mana di lampu isyarat 3 warna tanpa sebarang penerangan pun kita sudah dapat memahamkan maknanya. Kenapa merah itu perlu berhenti, kenapa kuning itu perlu berwaspada, dan kenapa hijau itu perlu berjalan, karena benda itu sudah menjadi tanda dan kita dapat memahaminya. Kalau perkara itu diletakkan pada haiwan, dia enggak saja, tapi karena kita dapat menterjemah dan menafsirkan tanda. Itu satu perbahasan mudah, kupasan mudah lah, bagaimana hal-hal yang bersifat segala benda di dunia ni kita dimulakan dengan tanda. Man condemns to meaning, kalau kata Maurice Merleau-Ponty. Tak ada benda di dalam dunia ni tak ada nama, tak ada tanda. Dan kita perlu menyemangati, perlu mengetahui, perlu mempelajari untuk kita mampu memberi tafsiran yang sebenar kepada makna mana yang kita lihat. Dalam agama banyak, atau dalam kebudayaan, kan, tanda-tanda tertentu. Kita hari ini pun saya berpakaian ini sebagai tanda di Nusantara lah, hari raya mereka. Hari raya. Ya, membawa tanda. Itu sedikit sebanyak lah. Mungkin kupasan ini insya-Allah saya cuba tuliskan dalam buku terbaru saya sedang usahakan tentang ilmu semiotik tu. Saya tulis panjang sedikit tentang tradisinya dimulai oleh Ferdinand de Saussure, membawa kepada Roland Barthes di Perancis. Tanda dilihat sebagai satu mitos juga. Kemudian oleh Umberto Eco di Itali, dan lama sebelum Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce sudah membawa wacana itu. Walaupun wacana awal dimulai dengan sistem dengan falsafah pragmatik, tetapi dia sudah memberi gagasan ataupun semangat tentang semiotik ini. Yang dikatakan triadic ilmu, bagaimana manusia memberi tafsiran dengan nilai-nilai yang mereka bawa. Itu daripada Charles Peirce di Amerika. Ilmu sudah lama, tetapi sudah diwacanakan tu di awal-awal abad ke-20, bila mana de Saussure menulis Journal of Linguistics, buku beliau. Bang Ali soalan ya? Bang mendengar memahami. Okey. Benda baru ni. Kenapa kalau ada apa pandangan kan? Tapi menarik, memang menarik. Alhamdulillah. Especially bila doktor tentang visual tu, saya bersetuju betul lah saya kata. Betul. Cuma dunia falsafah ni lebih pada ini pandangan saya lah. Sebelum saya ikuti wacana ni,
lebih pada percakapan tanpa visual. Jadi sekarang ni bermakna falsafah ni boleh divisualkan juga. Tentu sekali. Karena itu citra kita juga. Kan? Sebab itu kadang keluar satu istilah umum kan, pictures tells 1,000 words. Gambar itu memberi 1,000 makna, 1,000 kata-kata. Kan? Dengan gambar. Kebetulan pula bidang yang saya tengah asuh pelajar itu melibatkan komunikasi tanpa visual. Kalau dalam ilmu komunikasi kita katakan hubungan-hubungan ini dikatakan non-verbal communication. Komunikasi yang menggunakan makrifat atau kekuasaan persepsi pengamatan itu penting. Gambar. Kerana sifat visual itu sendiri, saya memanjangkan daripada saudara namanya, kalau saya tahu nama Ali. Saudara Ali kan, sangat menarik supaya kita ada kesedaran itu. Kerana apa? Sifat visual itu sendiri yang bersifat sejagat. Dia berbeza dengan tulisan. Tulisan bahasa dia ada kekangan. Sebab itu sering disebutkan language barriers, kekangan bahasa. Dalam buku ini juga kan, kalau kita menulis, mungkin ada setengah dalam perbahasan falsafah kalau ditulis dalam bahasa Inggeris ada kekangan-kekangan, beberapa istilah yang tidak kita faham. But when it comes to visual, bila sampai kepada visual, sifat dia universal. Tanpa tulisan pun kita dapat memahami. Cuma benda itu memerlukan pengetahuan dan pengalaman kita. Ya? Kita tersesat kalau kita tersesat di Rusia pun, kita nak mencari restoran dengan visual tanpa tulisan. Kalau kita tak, mungkin kita suka nak memahami bahasa Rusia, tapi dengan visual yang dipaparkan, kita dapat menyemangati maknanya itu. Itu kalau dikaitkan dengan visual representation, representasi visual. Yang sifatnya itu lebih senang capai, kan? Berbanding dengan bahasa lah. Walaupun kita tidak nafikan kepentingan bahasa itu menjadi satu entiti ilmu untuk disebarkan, tapi dalam masa yang sama visual mengambil tempatnya juga. Tak banyak ini kan bahasa visual lebih menyenangkan kita memahamkan sesuatu. Filem kalau kita lihat kan, kalau satu hari tak ada sari kata pun dari pergerakan aktor dengan apa yang kita perhatikan, walaupun bahasa yang dipertuturkan itu sangat asing kepada kita, tapi dari gerak badan dengan pengamatan yang kita perhatikan, kita boleh memahami jalan cerita walaupun tidak 100%. The impactful ataupun power of manifestasi atau penjelmaan visual. Ya. Itu jadi polemik kalau dalam agama. Saya kan baru 2-3 hari lepas saya baca tentang ada perbahasan bagaimana kalau kita melukis visual kan, kerana apa hari ini kegilaan orang menghasilkan image melalui ChatGPT atau AI itu kan, image dapat dihasilkan. So sudah jadi polemik dalam bidang keagamaan, mengatakan dalam dia bukan Al-Quran kalau yang saya faham dalam hadis mengatakan Tuhan akan minta kita bertanggungjawab, memberi nyawa kepada apa yang kita lukiskan itu di akhirat. Ya? Tetapi itu mungkin saya bukan kata bukan menolak hadis itu, tetapi hal ini kalau dalam karya propaganda visual saya dah bahaskan. Polemik itu kalau di negara kita sudah berlangsung tahun 1929 lagi. Yang mana Syekh Al-Hadi, orang ulama progresif sudah menulis tentang itu. Apa tujuan lukisan itu dihasilkan? Kan dulu sesuatu avatar, sesuatu image itu dihasilkan untuk pemujaan, penyembahan. Pada hari ini untuk pembelajaran. Sudahnya instead of haram, kadang-kadang yang tidak diperbolehkan menjadi satu keharusan. Contoh ini saya dapat daripada kuliah guru saya, arwah guru saya Dr. Suhaimi. Dia mengatakan, dia memberi contoh yang sangat mudah menyebabkan saya terfikir juga. Kalau kata visual itu tidak penting, masing-masing kalau kita belek Al-Quran pertama kita baca Muqaddam itu, apa yang ada di belakang Muqaddam itu? Ada image, orang ambil sembahyang. So bayangkan kalau hanya dibekalkan dengan tulisan semata-mata, mungkin pemahaman kita tidak dapat jelas. Tapi bila ada visual di belakang Muqaddam itu, ada aturan, ada visual walaupun ringkas tentang seorang anak kecil sedang mengambil wuduk, kemudian dia solat, itu memberi gambaran yang lebih kuat di samping bahasa itu. So itu mungkin satu kekuatan dan mungkin falsafah itu boleh dicitrakan dalam bahasa visual juga. Yang saya kaji pun begitu. Dan sokongan orang terhadap Jepun itu terjelma ataupun didorong oleh kuasa-kuasa visual yang dilukis oleh para propagandis. Salah seorangnya Abdullah Arif, seorang tokoh pelukis cat air yang prominent di Malaysia, di Melaya pada waktu itu. Dia mengambil keputusan untuk berkolaborasi dengan Jepun. Dia melukis banyak visual dia. Sedangkan Abdullah Arif ini seorang yang sangat Anglo-centric, dia sangat mengagumi pihak British. Tapi dia rasa tertipu bila mana Jepun mula memasuki Pulau Pinang, mereka meninggalkan anak-anak watan itu membawa expatriate ataupun membawa bangsa-bangsa British untuk berundur ke Singapura. So ditinggalkan Abdullah Arif waktu itu
sedang belajar di Anglo-Chinese School, yang mana guru-gurunya tu daripada orang British. So dia merasa satu kehinaan. So dia mengambil keputusan untuk menjadi kolaborator kepada Jepun. So melalui visual itu ada dampak sokongan masyarakat Malaya. Itu saya kupas dalam buku ini. Kita dah buat perbahasan itu tahun 2019. Oh, ya. Saya. Okey, Saudara Ali, harap menjawab soalan itu. Dalam ni saya rasa akan ada penimbulkan kemarahan tu. Ya. Kemarahan kepada golongan feminis. Kerana dalam ni tidak ada seorang pun di pasal perempuan. Tidak dimasukkan. Jadi orang feminis dia sekarang ni isu representatif Mereka akan Kesamaan, kesetaraan, mereka macam nak kalau boleh semua ada wakil mereka lah. Saya pun akan kena marah ni semua lelaki. Ada suara mereka. Jadi menurut pandangan doktor, siapa ahli falsafah perempuan ni? Kalau doktor nak masukkan dalam buku ni nanti atau bila siapa dalam perancangan saya kalau yang tengah saya tengah geluti, cuma mungkinlah saya tidak baca secara menyeluruh. Antaranya Simone de Beauvoir. Dan sebelum itu Mary Wollstonecraft yang membawa gerakan feminis yang menjadi pencetus abad ke-16 itu. Tetapi karya itu saya tidak telusuri secara mendalam. Untuk saya buat kepuasan pun saya rasa belum sampai lagi. Saya tidak mampu untuk menulis secara detail lagi. Tapi ada dalam perencanaan saya lah untuk apa beberapa pemikir wanita. Okey, baiklah. Bila doktor cakap begini, tapi kita pun kalau tengok kan, dia macam kita nak mencari tokoh falsafah perempuan pun mencabar juga lah. Saya pun dah dapat ni, doktor saya akan cakap Simone de Beauvoir juga kan. Maknanya adakah sebab memanglah kan, maknanya hujahan feminis bahawa kerana patriarki jadi menyebabkan baik bukan setakat falsafah dalam dunia sekular, tapi juga dalam dunia Islam pun tidak muncul. Betul. Macam mana ada ulasan ni? Kerana itulah, kerana dicengkerami atau dibayangi oleh oleh sistem atau tatanan patriarki itu yang menidakkan, tapi kita cuba menafikan. Sebab itu Simone de Beauvoir itu sendiri dia memberi penjelasan yang panjang lebar dalam karya Second Sex itu. Seolah wanita itu dia bukan daripada kumpulan yang bersamaan dengan manusia lelaki itu. Sehingga kan diberi satu istilah yang kedua, is a different entity, sampai tidak dianggap sebagai manusia pun. Even para pemikir Yunani sendiri pun, Plato sendiri pun dia kata, aku bersyukur kerana tidak dilahirkan sebagai wanita. Begitu sekali. Kan bagi pandangan mereka itu cuba menafikan ataupun cuba meletakkan wanita itu tidak setaraf daya fikirnya kerana cengkeraman ini. Dan itu sudah berlarutan lama pun, diperjuangkan lama pun. Okey, baik dari Imai Pankhurst sendiri membawakan gerakan suffragette itu. Bagaimana rakan-rakannya terbunuh juga, kan menuntut hak untuk mengundi je pun. Even dikatakan so-called demokrasi yang sangat utopis di Greek pun mereka menafikan peranan wanita. Apatah lagi soal pemikir juga dalam konteks keagamaan juga. Kan? Sebab itu ada beberapa hujah yang mengatakan mungkin ajaran Rasul itu tidak seketat yang dibawa oleh wacana patriarki. Rasul membawa emansipasi, tapi emansipasi itu terhenti ataupun terhapus setelah meninggalnya Rasul juga. So tidak diperpanjangkan. Dan kesan kita lihat yang ketara. Kalau disebutkan beberapa nama sahaja yang menyelah dalam konteks falsafah juga. Saya jumpa beberapa nama tapi tidak begitu mendasar ataupun kadang-kadang dikucilkan. Kan? Hannah Arendt itu tidak juga. Kan? Ayn Rand, kan? Ada pikiran-pikiran saya bagus juga tentang selfishness, tetapi mereka dikucilkan oleh sekelompokan besar pemikir-pemikir berjati dalam lagi. Okey, baik. Juga mungkin doktor kenal kan doktor pula Nawas Sadawi. Ya. Okey, bila sentuh benda ni selalu orang mengatakan falsafah ini adalah satu teks yang berat yang berfokus tentang falsafah sahaja. Maknanya berat. Sedangkan macam Nawas Sadawi, James Possart, dia banyak menulis drama, saya tak pasti short story dia banyak novel-novel pendek. Jadi dalam karya-karya begini banyak falsafahnya. Tentu. Cuma dia tidaklah membalut tu dalam satu teks yang berfokus. Yes, terlalu detail atau terlalu berat tu. Jadi bagaimana doktor melihat, adakah falsafah ni hanya mungkin muncul dalam bentuk yang kalau macam Taman Melaka Madilog itu. Baik. Jadi, kalau dalam bentuk sangat kritikal dan bentuk yang naskah pendek ke, drama ke, cerpen ke, novel ke, bagaimana? Okey.
Cantik, menarik pandangan itu. Dan saya kira mungkin seperti pencerahan yang saya juga terinspirasi sebenarnya. Kenapa? Selain yang saya maklumkan Immanuel Kant salah seorang pemikir falsafah yang paling saya minat itu Friedrich Nietzsche. Walaupun orang mengatakan dia etis, tapi bagi saya dia etis yang paling beragama. Bagaimana kritiknya pikiran. Dan dalam satu tulisan beliau dalam buku Beyond Good and Evil yang tengah saya kerjakan, Nietzsche menjelaskan salah satu keutamaan dalam berfikiran tinggi ini adalah kita tidak boleh mengesampingkan kesusastraan. Dan ini dibuktikan oleh Friedrich Nietzsche sendiri. Karya-karya beliau walaupun syarat dengan falsafah yang begitu kadang-kadang begitu mencengkam, begitu memeningkan, tetapi dia menyalurkan dalam bentuk aforisme, teks-teks pendek. Dan dia menggunakan satu ungkapan-ungkapan dalam nuansa kesusastraan. Yang itu yang menjadi satu pendekatan atau indikator baru pada kesusastraan Jerman pun. Dan itu yang Nietzsche highlightkan ataupun tekankan tentang keampuhan ataupun perlunya mendalami kesusastraan. Dan beliau sendiri membuktikan. Dan saya tarik dengan Benz mengungkapkan tentang Nawang Saadawi. Saya baru baca karya Perempuan di Titik Nol. Dia menceritakan tentang kaum-kaum marginal yang mana dicengkam ataupun ditindas oleh lelaki. Kehidupan seharian manusia diangkat secara filosofis oleh Nawang Saadawi dalam karya beliau. Saya kira mungkin boleh dalam secara tidak langsung tersuntik juga entiti ataupun suntikan-suntikan falsafah dalam karya-karya sastra. Bukan sekadar fiction ataupun sekadar yang bersifat melankolis romantis semata-mata, tetapi suntikan falsafah mungkin menyebabkan dia lebih berjiwa, lebih mendasar, lebih mendalam, lebih bermakna juga. Seperti mana saat tadi menuliskan The Age of Reason, sangat menarik karya kesusastraan yang dibaluti oleh falsafah eksistensialis yang beliau usahakan. Okey, sikit lagi sebelum saya bagi pada kawan-kawan lain. Dan juga bila sebut kesusastraan, pada hari ini dunia hari ni sedang dalam dunia pop culture pop culture budaya popular. Popular ya. Macam kalau di TV ya, di sinema Marvel dan DC ya bercontoh Jadi macam beberapa tahun sebelum ni ada satu karakter Thanos Kalau saya cuba inilah okey. Maknanya mereka idea yang diusungnya adalah idea overpopulation menghapuskan manusia yang terlalu ramai jadi falsafah itu dia, tapi ada orang dia takkan kata itu falsafah, itu adalah pop culture. Tapi benda itu disampaikan, orang boleh ikut, orang boleh faham ideanya, watak antagonisnya, watak protagonisnya. Dan bahkan ada juga macam ada seorang penulis daripada Patriot namanya Zamir Muhyiddin, dia buat satu buku pop culture tentang Naruto. Dalam tu dia sebutkan alegori Jadi adakah hal begini, pop culture ni perlu ataupun okey untuk dimasukkan falsafah, disuntik falsafah ke dalamnya, ataupun biar falsafah pop culture dan falsafah tak perlu? Macam mana kita melihat? Okey. Dia beginilah. Kalau dilihat persoalan ini pun dia menjadi satu perbincangan di tahun 60-an di Perancis. Dia seorang pemikir ataupun ahli teori yang bernama Jean Baudrillard. Mungkin ada yang pernah dengar, dia memuarakan satu konsep ataupun satu pengistilahan yang beliau namakan sebagai simulasi, simulacra. Kenapa masyarakat pada waktu itu, kerana masyarakat hari ini lah yang saudara Ben sebutkan watak-watak tadi kita hari ini masyarakat konsumer. Yang awal sewaktu memuncaknya pendekatan-pendekatan postmodernis. So bagi Baudrillard, pada pandangan beliau, dia melihat masyarakat itu sudah tertarik pada bayang-bayang simulasi yang sudah memberi makna. Kadang-kadang di akhir buku di buku simulacra dia menulis kadang-kadang kita sudah ada kebingungan. Kita tidak boleh membezakan yang mana satu simulasi ataupun yang mana satu realiti. Sudahnya realiti itu hanya menjadi bahan ketawaan. Dan saya percaya apa yang beliau ungkapkan itu kita sudah alaminya sekarang. Walaupun beliau menjelaskan itu, tapi sedikit sebanyak dia menyuntik tentang value, tentang nilai yang berada pada tataran simulasi tadi. Kalau kita terpengaruh oleh itu untuk mengaitkan dengan budaya popular ataupun pop culture hari ini. Kerana kita masyarakat yang suka menonton. Dalam konteks Baudrillard mungkin masyarakat pada waktu itu menonton televisyen sebagai tatanan utama. Hari ini kita menonton aplikasi, kita menonton media sosial sebagai tatanan utama. So, secara tidak langsung kita pun termasuk dalam bayang-bayang simulasi. Kita tidak boleh nak bezakan antara yang benar ataupun yang yang simulasi. Dia memberi contoh yang jelas
tentang Disneyland. Disneyland. Bagaimana apa citra orang terhadap apa image atau simulasi-simulasi yang ditimbulkan oleh nilai Americana terhadap Disneyland. Itu yang menjadi pencontohan beliau. Dan saya percaya hal itu sudah berlaku dalam pop culture, sebab kita boleh kaitkan. Sampai Muhyiddin itu menuliskan, dia cuba mengaitkan nilai-nilai alegoris tertentu pada watak-watak popular. Karena itu menjadi ikutan. Dan itu yang kita tonton ni. Sedangkan itu hanya bayang-bayang simulasi. Tapi bayang-bayang simulasi itu sudah dianggap sebagai kebenaran. Itu secara tak langsung tersuntik juga. Cuma untuk saya bahaskan ataupun saya nyatakan kita boleh hasilkan itu antara dua itu kan, supaya kebenaran falsafah itu bukan dalam tataran simulasi. Dia ada satu kebenaran akliah, tapi yang diperhatikan dalam budaya populer itu adalah bayang-bayang, di samping dia memancarkan nilai, tetapi dia sudah melakukan satu representasi ganda, satu pelapisan untuk kita menerima itu sebagai nilai. Seperti mana hari ini lah kan, anak-anak muda tak mau belajar lah kan? Kenapa dia nampak simulasi itu, pekerjaan gig ekonomi itu memberi pulangan kan, menjadi founder produk itu lebih bagus, tapi sampai mana? Setakat mana dia mampu bertahan? Umur 30-40 dia tak mampu lah. Ya, tenaganya sudah kurang. Ya, sebenarnya ilmu, keampuhan pemikiran itu berpanjangan. Menulis apatah lagi. Ya, walaupun walaupun orang hanya mengkhususkan profesi menulis ini mungkin profesi akademia, tapi tidak begitu. Ya, di peringkat masa juga masing-masing punya kekuatan, punya keampuhan tersendiri. Dan itu juga saya yang sering menjadi hasrat saya lah untuk apa, bersama-sama juga sebagai kalau sebagai bertindak sebagai intelektual pun, biarlah intelektual publik, intelektual organik, dia tidak kita shock sendiri di menara tinggi saja. Ya, seolah-olah kita memandang masa itu begitu rendah, tapi mereka jangan lupa masa melihat kita di atas pun rendah juga. Okay? Gitu. Baik, saya bagi lagi kepada kawan-kawan ni, tadi dua soalan dah ambil asal ni. Sama-sama seronok ni. Saya santai lah. Saya seronok juga dengan pandangan-pandangan ni, supaya menambahkan juga saya punya ini kan, perenungan. Memberi semangat untuk saya tulis lagi. Doktor berkaitan tadi berkenaan dengan kebenaran tadi. Jadi bagaimana elemen-elemen yang unsur-unsur yang untuk menciptakan kebenaran tadi kan? Jadi bermakna kalau pop culture itu dilihat sebagai mass society. Jadi kalau seluruh masyarakat menerima satu pop culture itu sebagai satu kebenaran, tapi kalau kita melihat dari sudut falsafah, ianya bukanlah satu kebenaran, tapi bagaimana kita nak melekat benchmark, apakah itu penciptaan kelahiran kepada kebenaran itu? Tak apa. Saya cuba nak hadamkan juga. Bagaimana Datuk melihat itu? Apa elemen-elemen yang membentuk kepada yang dikatakan kepada kebenaran? Jelas, mudah sekali. Ya. Mudah sekali. Cuba bagi saya cuba respon. Ringkas. Okey, tadi contoh Best bagi tahu pop culture. Dia tahu pop culture ini adalah satu bentuk mass media, seluruh masyarakat melihat. Contoh filem contohnya. Tapi di dalam itu contohnya ada simulasi, itu bagi tahu, itu saya setuju, tapi bagaimana kita nak mengatakan simulasi itu bukanlah satu bentuk kebenaran, sedangkan semua yang masyarakatnya ini menganggap dia sebagai satu kebenaran. Okey, tapi bagaimana untuk kalau dalam falsafahnya, ianya bukanlah satu kebenaran sebab kita ada satu benchmark untuk mengatakan itu satu kebenaran. Tapi apakah elemen ataupun unsur-unsur yang kita berpegang untuk kita mengatakan ianya bukan satu kebenaran, ianya hanyalah satu simulasi ataupun spektakel dalam masyarakat. Tapi orang yang mencipta benda ni, orang yang mencipta pop culture ni, mungkin dia tahu, tapi dia menciptakan benda tu untuk mewujudkan satu kebenaran lain dalam masyarakat. Sudah jadi kebenaran ganda tu. Okey. Bagaimana tu? Saya melihat beginilah. Kalau saya mengambil pandangan Baudrillard, kerana beliau menyebutkan itu sebagai satu bayang-bayang simulasi. So, bila disebut simulasi itu berlaku satu proses persembahan semula, representasi yang mana dengan kebenaran yang sebenar itu dia tidak berada di tataran yang betul itu. Mungkin di sini apa yang saya boleh kupaskan, untuk kita dapatkan keaslian yang sebenar, kita perlu menyelidik pada punca itu sendirilah. Kalau kita nak tuju itu kan, supaya apa yang diungkapkan itu ataupun macam kita katakan dibayangi ataupun disimulasi oleh
watak-watak tertentu, karakter tertentu. Tetapi untuk kita memahamkan dengan lebih jelas, mungkin kita boleh menyelidik ataupun boleh membuat bacaan atau perenungan kepada bayang-bayang yang dipersembahkan, supaya dia punya lapisan itu kita dapat lakukan reduksi, ataupun kita boleh menangkap makna yang lebih benar lah pada saya lah. Okay? At least apa yang dipercontohkan, baik apa saja watak, kita melakukan perenungan ataupun pembacaan yang lebih mendalam lagi untuk dapat makna yang sebenarnya itu, supaya simulasi dengan kebenaran itu kita dapat bezakan. Itu yang saya terfikir lah untuk merespon pada saudara Cik. Tapi menarik juga kan, kerana itu menjadi satu persoalan, soal kebenaran. Yang satu lagi, ini mungkin kebenaran, tapi kebenaran itu kebenaran semu ataupun kebenaran yang separa benar. Kerana apa, sudah dibatasi ataupun sudah dipersembahkan oleh satu simulasi ataupun satu karakter ataupun satu watak, satu dalangan tertentu. Sebab apa kita tahu so memang kita tak menganggap benda itu kebenaran kan, tapi orang yang menganggap benda itu kebenaran apa selepas itu. Bermakna saya fikir ada ini saya tak tahu lah, tapi saya terfikir ada satu bentuk pembuat pop culture ni untuk selepas orang menganggap itu satu kebenaran, apa selepas itu. Bermakna dia ingin mencipta masyarakat itu yang berbentuk macam mana kan. Dia sudah ada acuan mungkin juga untuk mencapai apa yang dia cuba sampaikan. Susah juga. Mungkin saya tambah sikit ya. Kalau mungkin boleh membantu perbincangan kita ni. Nanti saya bagi kalau tu tengok. Okey. Dia buat buku ni, saya pun hari tu tertarik. Tajuk dia adalah A Brief Guide to Philosophical Classic from Plato to Winnie to the Poet. In choosing the book, we have intentionally cast our net beyond the realm of traditional philosophy. Our selection include novels, children books, work of science fiction and political tracts, as well as more academic book. Dia cuba nak lebih jauh daripada traditional philosophy yang hanya kalau Indonesia berkutat berkutat sekitar tradisional ni lah. Bila kita kata falsafah, Aristotle, Socrates, Plato. Jadi kita lain-lain macam cerita rakyat ataupun macam dia sebut ni macam novel, buku kanak-kanak, folklore. Kita banyak orang akan meremehkan, dia akan mengetepikan. Dia jadi pandang itu tidak filsafat. Tidak filsafat. Sedangkan kalau kita tengok saya tengok Fable Aesop, cerita semut dan belalang, dia ada falsafah dia. Benda ni juga macam tak tahulah, adakah di kalangan sarjana dia menganggap stoik bukan falsafah. Dia stoik sebagai etika ataupun cara hidup yang tidak filsafat. Sedangkan stoik ini adalah besar sebenarnya. Dia ialah kita ada berbanding kita ada satu falsafat yang kita tidak boleh hidup di dalamnya. Stoik mengajarkan cara hidup dengan lebih ni. Tapi dia tidaklah, saya ingat stoik ni lebih mudah dicerna. Pasal apa? Stoik secara dasarnya keupayaan kita mengawal emosi, mengawal rasa. Okey, mungkin ni tambahan tadi. Mungkin ada Dr. ulasan. Saya rasa itu satu benda yang kita kesampingkan, melihat watak-watak ini, tapi cara mana kita membawa wacana supaya jelas. Dan itu sudah dibuktikan oleh Justin Gardner kan, dia bawa cerita Dunia Sofi itu. Betul. Dia membawakan watak itu. Watak kanak-kanak itu yang sangat filosofi. Dia memuarakan di awal falsafah Yunani sehinggalah falsafah moden. Cuma dinaratifkan dalam dunia kanak-kanak yang dinamakan Dunia Sofi. Itu sangat menarik. Saya itu mungkin begitu boleh dibawa, tapi pendahulu ataupun yang macam saudara Cip maklumkan, yang membuat itu sendiri perlu filosofi juga. Perlu ada suntikan itu supaya apa yang nak disuntik itu sampai. Cerita kanak-kanak semisal Fable, Aesop Fable itu kan banyak, walaupun dia menggunakan karakter binatang, tetapi citranya itu citra manusia. Kan ketamakan, agresif kan, bergaduh, berpolemik itu kan, itu sifat-sifat manusia cuma dicitrakan dalam bentuk dalangan. Saya kira begitulah. Kalau maka maknanya dia pembuat itu sendiri perlu ada kekuatan juga, kekuatan fikrah, kekuatan falsafah juga, supaya apa yang disuntik dalam watak yang dibuat itu sampai kan? Seperti yang Star Wars lah orang katakan, Yoda itu
guru filsafatnya kan, membawa naratif yang begitu. Cuma itulah kan, dia ramainya orang, adakah orang nak berfilsafat atau nak tenggelam dalam konsumerisme. Bagaimana kita memahati itu konteks. Ada orang dia akan tenggelam dalam konsumerisme je lah. Ya. Dia akan Kalau tak mau fikir lebih mendalam. Dia beli je lah kan. Dia beli. Jadi itu menjadi perbincangan tentang ilmu hermeneutik juga, bagaimana kita memberi tafsiran kan. Kan ilmu memahami ya. Ada yang seperti yang saudara memahami sekadar untuk memenuhi keperluan konsumer, kita puas tengok mencapai katasis that's it. Tapi ada setengah itu melihat apa makna-makna subliminal ataupun message falsafah yang cuba dimuarakan ataupun yang tidak datang dengan jelas. Mungkin begitu, ataupun kita mungkin dikatakan overthinking juga. Tapi ekspresi ataupun aksi itu ada. Seperti mana overthinknya Heidegger bila dia menulis Zen und Zeit itu, terlalu mendalam tentang keberadaan kita itu. Sampai kadang-kadang saya kira tak perlu fikir pun. Tak perlu fikir kenapa aku berada, kenapa keberadaan aku di dunia untuk memberi apa semua kan. Design itu kan, being there itu. Kenapa yang Heidegger ungkapkan itu. Tetapi itu keunikan falsafah beliau. Ya. Satu lagi saya nak tanya, kalau berkenaan dengan semantik tadi kan, dia adakah benda itu disiplin itu dia ada objektif ke dia ada subjektif? Contoh contoh orang melihat istana contohnya. Istana itu simbol kan. Okey, satu orang individu ni dia melihat kemegahan, satu bentuk empire. Dan satu orang lagi melihat benda itu simbol kepada penindasan. Jadi bagaimana benda dalam semiotik itu dibahaskan oleh, saya ceritakan tentang Roland Barthes. Dalam semiotik dia ada dua pemilihan kalau dalam pengamatan saya. Kita namakan semiotik konotatif dan semiotik denotatif. Seperti yang saudara Ci lihat tadi. Semiotik denotatif mungkin melihat itu kemegahannya. Kerana negara itu begitu kayanya, mampu menghasilkan membina istana yang tersegam itu. Tapi dalam masa yang sama dari sudut konotatif, bila kita memperhalusi secara mendalam, dia juga memberi tanda bagaimana sistem monarki itu begitu bertapak. Penindasan itu yang begitu leluasa. So ada pemaknaan berdasarkan apa pengamatan pemerhati. Sebab itu semiotik itu dipilahkan kepada dua keadaan, denotatif atau konotatif tadi. Sama ada kita nak melihat secara tersurat semata-mata ataupun di sebaliknya ada yang tersirat. Yang ini dibahaskan panjang oleh Roland Barthes bila mana dia merujuk satu, saya kira dalam proses ni ada tentang image seorang boy scout, seorang ahli pengakap Perancis yang berkulit hitam yang telah memberi tabik hormat kepada bendera Perancis. Sedangkan dalam masa sama Perancis sedang menakluki negara beliau, negara Algeria. Ya, itu dia membawakan satu mitos dari sudut konotasi negatifnya. Itu mengatakan Perancis ini satu negara penindas, tapi dalam masa yang sama Perancis cuba memitoskan ini. Sebenarnya semua bangsa itu dipandang sama dalam taklukan ataupun dalam daulat Perancis itu. Tetapi secara hakikatnya yang bahaskan itu hanya mitos semata-mata. Kan? Kesegaman. Macam kita lah, simbol-simbol itu mungkin bagi setengah yang kritikal itu menganggapkan itu sebagai hanya pada tataran mitos dari sudut semiotika. Yang sudut lebih mencengkam, dia adalah satu lambang penindasan, lambang kerakusan, opresi. Mungkin gitu. Itu cara mana kita melihat. Tapi yang tidak terdedah, yang tidak mau berfikir secara mendasar, itu melihat pada tataran denotatif semata-mata. Kan kita melihat yang tersurat saja. Indahnya, cantiknya. Sebenarnya kita lah ini ukuran kejayaan hidup itu diukur pada pulangan-pulangan material saja. Jenama kereta yang kita miliki, rumah, berapa besar rumahnya, berapa harta di akaun di bank. Bukan dapat bagi orang pemikir itu hidup susah itu tidak dipandang tinggi. Gitu kan? Cara kita menilai itu. Saya kira kuncinya pada daya kita ataupun tingkat intelektual kita itu untuk menentukan sekritis mana. Tapi untuk mengasuh kritikan itu, of course lah, dibajai dengan pembacaan, dengan perenungan dan dengan wacana-wacana begini. Walaupun ringkas, walaupun kecil kelompoknya, tetapi ada benda yang kita semangati, kita cuba bawakan sekurang-kurangnya. Menarik doktor bila sebut pasal tengok menara tadi, yang ada orang tengok sebagai kemegahan. Yeah. Ada juga tengok sebagai itu sebenarnya syariati pun dia boleh tengok. Yeah. Ada satu ketika dia orang pergi ke piramid. Betul. Dan jadi dia orang sukalah pergi piramid kan. Tapi dia pula melihat sebagai piramid tu berapa banyak dah orang mati ketika nak mendirikan tatakan batu-batu tu kan. Jadi ini satu soalan menarik tentang melihat tanda tu, simbol.
Itu yang nanti selalu sebut musta'afin itu kan. Ustaz Afin Lalu ditindas. Al-Quran beberapa kali menyebut itu. ya. Mustakbirin itu. Lagi persoalan lain teman-teman? Okey, ada pandangan mungkin kita boleh kongsi lagi kan? Komen. Saya at least yang ada petang ni kawan kita dapat sesuatu lah berkongsi daripada buku yang saya usahakan. Itu saya punya intention juga niatnya untuk saya ada semangat untuk terus menulis dan terus berwacana lah. Sekurang-kurangnya sampai kepada masa itu. Saya hasratnya itu untuk selain memberi ilmu ataupun mengasuh di bilik-bilik kuliah, saya nak sampai kepada masyarakat juga begini. Itu saya punya antara hasrat saya lah, untuk berterus-terusan selagi ada kekuatan, ada kesihatan itu. Lagi ada nyawa itu di badan ini kan. Kalau filem doktor lihat macam mana? Doktor sebab tadi doktor pun menyebut juga tentang soalan visual. Jadi filem yang kita pun kalau filem je ni tak ada apa benda pun kita tak nak tengok lah kan. Betul. Jadi filem yang ada sesuatu dia yang kalau orang yang dia kata deep dia adalah sentikan falsafah tu kan. Kalau doktor tengok doktor tengok filem. Saya tengok filem. Filem apa doktor tengok? Yang doktor rasa bagus untuk kalau di Malaysia itu ya walaupun filem-filem lama tapi saya kira sangat sentak daripada kawan kita juga Saudara Jafri yang menulis tentang Paluh itu. Bagaimana cerita-cerita persejarahan satu konflik yang sangat menarik yang sesuai yang dekat dengan pendidikan saya. Kan Watak Ahmad yang menjadi sekejap menjadi polis Jepun kemudian dia mengikuti pemberontakan Bintang 3 dan selepas Jepun menyerah kalah. Satu naratif yang sangat bagus. Tapi filem itu memenangi Festival Filem Malaysia tahun 2004 saja. Tapi kutipannya sangat menyedihkan. Punya karakter. Kan? Kerana kita melihat itulah wajah kita dan hari ini kalau kita lihat filem-filem yang kadang-kadang tidak membawa satu wacana yang tinggi itu kan kutipannya itu sangat spektakuler kan. Kerana itulah cerminan kita. Kita tidak mahu meneroka dengan lebih mendalam. Sedangkan hal ini dikupas panjang lebar juga oleh seorang penulis Jerman yang bernama Rudolf Arnheim. Ada satu buku yang beliau kupas tentang filem as art. Filem itu adalah satu wadah kesenian. Bagaimana mungkin fikiran-fikiran tinggi falsafah itu dipersembahkan ataupun diterjemahkan dalam bentuk language of vision ni. Kan bahasa visual yang bergerakkan kita mendapat maksudnya. Tapi cara mana kita mengolah filem itulah kan. Walaupun filem banyak kategorinya. Kalau filem luar negara? Filem luar negara banyak yang saya itu kan antara lain yang dilakukan oleh Benicio del Toro itu kan. C itu kan. 4 jam filem itu kan tentang persejarahan atau beberapa filem sejarah yang saya kira agak bagus. Walaupun kita tidak berkiblatkan ada juga filem-filem barat yang kualitinya agak rendah, tapi filem yang bersifat intelektual itu membawa wacana yang bagus. Kerana penyelidikan juga yang mendasar. Yang saya kira yang menghasilkan filem Saudara Jafri pun banyak. Jafri Mat Yusof itu banyak meneroka, banyak melakukan pembacaan. So diterjemahkan melalui filem yang sangat berkualiti. Cuma penerimaan kita masih ramai yang tak mahu kerana dia melihat filem itu supaya kita capai katarsis saja. Tengok untuk aku ini sudah dibebani dengan tekanan-tekanan hidup. Aku melihat filem untuk bukan nak menambahkan tekanan lagi untuk kita itu defense mechanism bagi saya kan. Kan hari ini dalam keadaan yang agak mencabar juga. Ada escapism escapism mungkin salah satu. Baik. Okey. Kalau saya bagi ni soalan terakhir. Okey, doktor, ada pada pandangan doktor ada ke tidak ahli falsafah Melayu pada saya? Pada saya menukilkan almarhum Kasim Ahmad itulah falsafahnya. Kalau dulu Pendeta Zakbar itu sendiri yang membawa wacana, walaupun kecenderungan Zakbar itu sendiri mirip lebih kepada keagamaan itu kan, nilai-nilai keagamaan, tetapi dalam masa yang sama Zakbar yang cuba membawa satu anjakan, satu peralihan pemikiran-pemikiran orang Melayu. Sampaikan kalau betul yang mengeluarkan kata universiti itu pun daripada Zakbar itu sendiri, yang cuba memberi satu pencerahan kepada masyarakat Melayu yang beliau nampak begitu terbelakang. Sampai dia menuliskan buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Walaupun diterbitkan, tapi sepanjang hayat beliau buku itu diharamkan oleh Mufti Perak. Kan? Sampaikan begitu fatalisnya orang Melayu sehingga mati pun minta orang lain sedekahkan bacaan Al-Quran itu. Begitu sekali kalau dalam konteks negara kita lah. Saya memandang Almarhum Kasim Ahmad itu sebagai ahli falsafah ini. Sampai yang sedia ada hari ini. Berapa ramai yang akan merujuk kepada Atasian dan keluarganya itu. Tapi saya lebih
melihat kepada sosok rebel perjuangan kasih Ahmad itu, kerana dia daripada kelas menengah, kelas bawah ini. Berbanding ini kan kelas Said tu dia sudah ada satu tingkat atau strata elitis, ya, yang senang aksesnya. Ya. Bila doktor bagi tahu kesan kelas, saya terfikir apa pandangan doktor berkenaan, kalau kita tengok orang yang berfalsafah ni selalu middle class ataupun upper middle class. Jadi kalau macam Marx bagi tahu lah, working class ni dia tak sempat nak berfalsafah sebab kan kerja pun tu, betul. Kerja pun dah. Jadi macam mana kita nak menyuburkan benda ni di kalangan Baik bawahan. Ya. Dan itu juga saya menarik kerana Marx di samping, kalau semua perasan di samping dia mengatakan walaupun dia itu sendiri memperjuangkan kelas-kelas yang tertindas, marhain, tetapi dia juga mengungkapkan satu pembawaan yang beliau namakan sebagai Bildung, perlu memberi didikan, ya, yang menyatakan Marx di samping dia sebagai seorang pemikir sosial, sebagai ahli falsafah, juga dalam masa sama dia juga menuntut perlunya pendidikan kepada kelas-kelas pekerja. Sebab itu bila dia melihat child labor ataupun sewaktu Marx sedang mengusahakan karya-karya besar beliau, dia melihat anak-anak di bawah hormon yang terpaksa bekerja di fabrik ataupun di perkilangan perlu diperuntukkan masa malamnya untuk diberi pendidikan. Iaitu Marx cuba kupaskan. Di samping sebagai seorang pemikir, dia juga seorang guru revolusioner yang mengatakan pendidikan juga tetap perlu diberi. Walaupun mereka sudah disibukkan dengan gerak-gerak kerja, tetapi tetap akan ada unsur atau suntikan pendidikan itu supaya mereka berfikir. Yang itu juga saya kira semangat yang dibawa oleh Che Guevara sewaktu dia nak memimpin ataupun melatih gerilyawan baik di Cuba maupun di Bolivia untuk mengikuti kumpulan ataupun ketumbukan gerila Che itu. Sekurang-kurangnya kita perlu pandai sekurang-kurangnya membaca dan menulis. Kenapa dengan pendidikan itu lebih penting daripada muncul senapang. Dan antara barangan yang dibawa sewaktu kempen di Bolivia walaupun gagal, satu backpack beliau itu dipenuhi buku. Ya, sewaktu sebelum dia digempur di La Higuera di Bolivia itu, mana dia menunjukkan di sini dalam apa sahaja keadaan unsur-unsur pendidikan, keilmuan itu tetap dibawa oleh sosok-sosok besar, sosok-sosok revolusioner, Marx sendiri, Che Guevara sendiri, ya, yang saya kira itu dia cuba permantapkan. Tapi kalau kita cuba hindari dan kita tidak mendapat kehikmahan dan kebenaran itu. Saya agak kagum, saya salut lah tu. Sebab macam dalam buku ni dia angkat juga Emma Goldman, Anarchism and Order-Essay. Yang ni Dr. angkat juga Bakunin. Ya, sebab selalu anarkisme ni dipandang sepele. Anarkisme ni dia anggap sampah juga oleh ramai elitis lah. Kan tidak diselah-selah gasar. Macam dalam pun Bakunin kan dia tulis pun sikit-sikit dan dia tak adalah tersusun. Dia pun jalan sangat kritikal. Ya, jadi saya ingat dalam buku ini pun kita membincangkan Gapura Wacana. Jadi Dr. Saiful Akram mengangkat Kasih Ahmad, orang yang jarang selalu dipencilkan, disisihkan, Bakunin tokoh hero lah, dia lebih aktivis. Tapi dia juga sempat menulis buku. Tapi kadang golongan Marxis pun tak peduli kerana dia mengkritisi Marxis juga. Dan mereka lebih aktivis lebih aktivis. Jadi doktor juga mengangkat buku Bakunin iaitu God and State. Jadi saya ingat ini satu benda yang menarik sebab selalunya ramai orang ni cuba semua nak mengangkat yang atas-atas, elitis, yang pinggiran atau yang masuk penjara, yang tak sempat nak tulis buku dah tangkap. Betul. Yang tak sempat habiskan karya dia yang mungkin rujukan dia susah dapat. Jadi benda ni kurang. Dan sekarang ni pun banyaklah orang yang macam tadi bila kita sebut pasal perempuan tadi, sekarang dah mula Nawaz Sadawi dah meninggal, orang cari balik. Kemudian ada lagi perempuan perempuan tokoh Islam lah, yang perempuan yang cuba buat wacana lah tentang, ada saya tak ingat nama dia sekarang, tapi dah makin banyak lah. Sekarang pun dah makin bebas sikit. Kita pun dah teknologi semua kita dah ada. Jadi banyak wacana pinggiran yang kita tak dengar selama ni dah mula naik. Sebelum ni tak ada. Mana Syekh Jenah pun kita bukan nak ataupun disenyapkan. Disenyapkan, didiamkan kan. Kita jarang. Jadi saya ingat ini adalah satu benda yang menarik lah, sebab kita kadang dah boring tak dengan benda sama kan. Macam kalau kita buka Islam kita tahu runding gitu. Kita tak tahu dah benda-benda lain lah. Jarang ada orang cakap halas ke apa, tak susah. Jadi bila benda macam ni adalah satu macam antitesis lah.
ataupun perlawanan terhadap wacana arus perdana. Sebab kita bukan kita dibuatkan seolah-olah hanya ada satu sahaja wacana, iaitu wacana arus perdana. Tapi yang lain, yang black ke, yang timur ataupun yang nusantara tu tak wujud. Itu bagi saya ni satu kemiskinan yang ada lah. Jadi ini adalah satu usaha yang baik. Jadi saya ingat itu sebagai penutup, atau doktor nak bagi kesimpulan? Ya, terima kasihlah kepada semua yang sudi mendengar, sudi memberi pandangan, menanyakan soalan. Yang saya jawab sekadar yang saya mampu, yang dalam batas pengetahuan saya yang agak terbatas juga. Saya mengharapkan begitulah. Usaha-usaha ni kita tidak melihat pada satu jalur semata-mata. Kenapa ada keberagaman dalam agama juga kan? Percanggahan pendapat itu satu benda yang menyihatkan, tetapi jangan apa sahaja yang kita ambil itu tidak diambil secara ekstrim ataupun secara keterlaluan. Kita bersederhana supaya kita menjadi menjadi sosok atau menjadi individu yang lebih terbuka, menerima apa sahaja dalam apa sahaja kepercayaan. Kerana itu tuntutan juga. Kerana sifat prejudis, sifat radikal gitu kadang-kadang yang membunuh keimanan, yang membunuh akal budi manusiawi juga. Saya tertarik apa yang ditulis oleh Bertrand Russell. Dia walaupun beliau ini seorang sarjana sekular itu, tetapi bila dia mengupas soal pergolakan atau polemik dalam dunia Islam, kupasan beliau itu lebih menarik daripada yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sendiri. Kan dia mengatakan kefanatikan itulah yang sebenarnya yang merosakkan keagamaan itu. Itu saya kira sebagai penutup lah ataupun kesimpulan. Bukan kita terhenti setakat ini, mungkin insya-Allah kalau ada jemputan di mana-mana saya cuba penuhi, kalau ada waktu yang terluang untuk kita mengangkat tokoh-tokoh yang kadang-kadang pikiran-pikiran itu punya wawasan yang besar, kadang-kadang disebabkan faktor-faktor tertentu, konteks-konteks tertentu dia dikucilkan, dia disisihkan. Ya, yang banyak kita melihat ini. Seperti mana prejudis kita kepada pemikir-pemikir beraliran Syiah. Sebenarnya mereka membawa satu wacana-wacana besar. Mutaharinya Irfan daripada daripada seorang pemikir mereka ya, yang sangat saya kira konsisten menentang hegemoni barat itu. Tapi kita kucingkan kerana apa? Perselihan ideologis kepahaman itu. Okey, itu sajalah. Baik, kita berikan tepukan kepada Dr. Safwan Akram. Terima kasih kepada semua juga. Okey, jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, dan silalah jamu kuih raya yang ada. Kalau nak tanya lagi boleh beritahu. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang.